Okay, Assalamualaikum murid-murid sekalian. Saya Cikgu Raihanah binti Abdullah dari SMK Paluh, Gua Musang, Kelantan. Okay, hari ini kita akan mengkaji sifat kimia asid dengan menjalankan eksperimen tindak balas antara asid dengan base, asid dengan logam reaktif, asid dengan karbonat logam. Okay, sifat kimia asid. 1. Asid bertindak balas dengan base menghasilkan garam dan air. Kedua, asid bertindak balas dengan logam reaktif menghasilkan garam dan gas hidrogen. Ketiga, asid bertindak balas dengan karbonat logam menghasilkan garam, air dan gas karbon dioksida. Alat radas dan bahan yang diperlukan adalah bikar 100 ml, rod kaca, corong turas, mangkuk penyejat, spatula, pengepit tabung didih, penyumbat getah dan salur penghantar, tabung didih, tungku kaki 3, kasa dawai, penunu bansen, silinder penyukat 20 ml, kaki retot dan pengapit. Bahan-bahan: serbuk zinc, kupron 2 oksida, air suling, air kapur, asid nitrik, asid sulfurik, asid hidroklorik, kertas turas, ketelan kecil marmar dan kayu uji. Untuk aktiviti pertama, tindak balas antara asid dengan base. Langkah 1, tuangkan 20 cm padu asid sulfurik 1 molar ke dalam sebuah bikar. Hangatkan asid sulfurik dengan menggunakan api yang kecil. Langkah 2, tambahkan serbuk kupron 2 oksida dengan menggunakan spatula sedikit demi sedikit ke dalam asid. Kacau campuran dengan rod kaca. Langkah 3, perhatikan perubahan yang berlaku pada serbuk kupron 2 oksida yang bertindak balas dengan asid. Langkah 4, teruskan penambahan kupron 2 oksida sehingga terdapat serbuk yang tidak larut. Seterusnya, langkah 5, turaskan serbuk kupron 2 oksida yang berlebihan daripada campuran. Langkah 6, tuangkan hasil turasan ke dalam mangkuk penyejat. Dan panaskan sehingga 1/3 daripada isi padu asalnya.
Langkah 7, biarkan larutan tepung yang terhasil menyejuk sehingga hablu garam terbentuk. Seterusnya, langkah 8, turaskan hablu garam pada mangkuk penyejat. Seterusnya, langkah 9, keringkan hablu garam di antara dua kertas turas. Langkah 10, periksa ciri-ciri fizikal garam dan rekodkan pemerhatian. Pemerhatian, pepeja biru terbentuk, garam berbentuk tajam. Untuk aktiviti kedua, tindak balas antara asid dengan logam reaktif. Langkah 1, tuangkan 10 cm padu asid hidroklorik 2 molar ke dalam tabung didih. Langkah 2, tambahkan 1 spatula serbuk zinc ke dalam asid hidroklorik. Langkah 3, letakkan kayu uji menyala pada mula. Seterusnya, rekodkan pemerhatian. Untuk mendapatkan hablu garam dalam bentuk pepejal, ulang langkah 1 hingga langkah 10 aktiviti pertama dengan menggunakan asid hidroklorik 2.0 molar dan serbuk zinc. Ini adalah hasil yang terbentuk daripada tindak balas asid hidroklorik dan zinc, iaitu zinc klorida. Untuk aktiviti ketiga, tindak balas antara asid dengan karbonat logam. Langkah 1, tuangkan 5 cm padu asid nitrik 2 molar ke dalam tabung didih. Langkah 2, tambahkan 1 spatula ketelan kecil marmar ke dalam asid nitrik. Langkah 3, alihkan gas yang dibebaskan melalui air kapur menggunakan salur penghantar. Langkah 4, rekodkan pemerhatian pada air kapur. Untuk mendapatkan hablu garam dalam bentuk pepejal, ulang langkah 1 hingga langkah 10 aktiviti pertama dengan menggunakan asid nitrik 2 molar dan ketelan kecil marmar. Ini adalah hasil yang terbentuk daripada tindak balas asid nitrik dan kalsium karbonat, iaitu kalsium nitrat. Seterusnya, rekod pemerhatian. Ini adalah jadual bagi pemerhatian dan infrared. Untuk aktiviti 1,
pemerhatian hablo garam berwarna biru terhasil. Inferen, hablo garam adalah kuprum 2 sulfat. Untuk aktiviti kedua, pemerhatian gelembung gas yang dibebaskan daripada tindak balas menghasilkan bunyi pop apabila kayu uji menyala diletakkan pada mulut tabung didih. Inferen, gas yang terbebas adalah gas hidrogen. Hablo garam berwarna putih terhasil. Hablo garam ialah zinc klorida. Untuk aktiviti ketiga, pemerhatian gelembung gas yang dibebaskan daripada tindak balas mengeruhkan air kapur. Inferen, gas yang terbebas adalah karbon dioksida. Hablo garam berwarna putih terhasil. Inferen, hablo garam kalsium nitrat. Daripada eksperimen, aktiviti pertama, tindak balas antara asid sulfurik dengan kuprum 2 oksida menghasilkan kuprum 2 sulfat dan air. Untuk aktiviti kedua, tindak balas antara asid hidroklorik dengan zinc menghasilkan zinc klorida dan gas hidrogen. Untuk aktiviti ketiga, tindak balas antara asid nitrik dan ketulan marmar menghasilkan kalsium nitrat, karbon dioksida dan air. Sekian, terima kasih.